Di antara keistimewaan akhlak Islam itu adalah merupakan akhlak yang realistis. Realiti tadilah. Ini kenyataan yang mudah dicapai. Ya. Yang tidak mengeluarkan perintah dan larangannya kepada orang yang hidup di Menara Gading tinggi, ya, atau orang-orang yang terbang melayang di awang-awang idealis ni payah capai, nak sempurna, ya, itu dikatakan idealism. Sempurna betul-betul. Saya kalau tak dapat yang macam ni, saya tak nak. Itu idealis itu. Idea dia tu mesti wujud. Jadi ini macam itulah. Akhlak Islam tu tidak berbicara atau perintah tu tidak dikeluarkan untuk orang-orang yang high level. Atau orang-orang yang melayang di awang-awang idealism dia. Melainkan ia memerintahkan kepada manusia yang berjalan di muka bumi. Jadi akhlak Islam tu sasaran dia adalah orang-orang biasa yang berjalan muka bumi ni, yang memiliki dorongan nafsu. Jadi akhlak tu dia pertimbangkan. Ini ada orang ni, ada nafsu dia, ada keinginan dan cita-cita, memiliki kepentingan dan keperluan, memiliki kecenderungan dan hasrat biologi, ya, terhadap kesenangan duniawi. Ya, kita biologi kita nak makan, nak minum, nak makan sodap, benda-benda tu tidak bertentangan. Sebagaimana mereka juga memiliki kerinduan jiwa kepada Allah. Dia ada dalaman dia merasakan nak jumpa Allah, nak hidup, mengangkat tinggi derajat mereka menuju kepada kerajaan langit. Dia, roh dia pun ada juga, nak mensucikan diri, nak jadi macam malaikat lah katakan. Jadi ada dua tu, ada batin, ada zahir. Roh dia, zahir dia nak makan minum. Kalau nak roh dia, nak batin dia nak satu yang suci, rohani, tinggi, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bersendirian, nak tahajud dan sebagainya. Jadi dua-dua tu sejalan. Jadi dia kata Al-Quran tidak membebankan kepada manusia kewajipan untuk mencintai musuh-musuhnya. Contohlah, orang caci kita. Jadi Al-Quran tidak suruh kita supaya orang caci kita tu sebagai musuh kita, kita suka sama dia, sayang sama dia. Dan memberkati orang yang mengecamnya. Memberkati maknanya kita ucapkan tahniah. Musuh kita, dia caci kita kata tahniah, terima kasih lah. Kerana hal ini merupakan satu hal yang tidak dapat dimiliki oleh jiwa manusia, kecuali yang tidak normal. Orang caci kita, orang musuh kita, kita berbaik-baik, ya, dengan ucapkan tahniah dan sebagainya. Tetapi Al-Quran memerintah kepada orang-orang mukmin untuk berlaku adil. Jadi walaupun dia musuh kita, kalau nak dibalas pun adil lah, jangan melampau. Jadi berlaku adil terhadap musuh-musuh mereka, agar supaya rasa permusuhan dan kebencian mereka terhadap musuh-musuh mereka itu tidak mendorong mereka untuk melakukan pelanggaran terhadap musuh tadi. Jadi rasa kebencian tu boleh aja, sebab musuh kita kan. Macam mana kita nak berkasih sayang dengan musuh? Makanya firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ayat tu kata la yajrimannakum, pakai nun tasydid tu ya, la yajrimanna, asal katanya yajrimu, berlaku kriminal, apa namanya, berlaku berjenayah ya. Jadi la yajrimanna, sangat-sangat jangan sampai engkau berlaku kasar, berlaku curang. Syana'anu qaumin, rasa benci kepada kaum. Jadi kita benci pada kaum sehingga kita buat jenayah sama dia. Alla ta'dilu, jangan kau merasa benci pada kaum tu membuat kamu tidak adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Sebab berlaku adil tu adalah mendekatkan atau lebih dekat kepada takwa. Surah Maidah. Itu yang mampu dilakukan oleh manusia. Jadi ambil tindakan seadil-adilnya. Walaupun kita benci sama dia, tapi tak boleh melampaui batas. Itu yang boleh dilakukan. Tapi nak berkasih sayang, jadi mesti berlaku adil. Hal itu merupakan puncak yang tidak dapat mencapainya kecuali orang-orang mukmin. Berlaku adil tu aja pun merupakan satu puncak, satu keadaan yang terbaik, yang payah juga nak capai itu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Injil. Apa kata Injil? Saya baca teks Indonesia ni. Indonesia ni Injil tu memang diterjemahkan lah. Ya. Injil Matius bab 5 ayat 39. Lebih kuranglah yang ada terjemahan di situ. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau orang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Jadi kalau ada orang pukul kita belah kanan, bagi yang kiri pula. Lukas 6 ayat 30. Dia kata, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itu nas dia lah, teks dia. Kerana hal ni Al-Quran tidak suruh macam tu. Kerana hal itu merupakan suatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Sebagaimana fakta konkret, fakta yang sebenarnya, dan tidak juga mampu dilakukan dalam kondisi apapun, melainkan Al-Quran mengatakan. Jadi dia memang tak boleh nak dibuat lah macam tu. Jadi kalau dipaksa kita macam tu, sedangkan naluri kita, orang pukul kita, macam mana tindakan kita? Jadi jangan sampai kita melampau, cuma jangan sampai macam ni lah. Tapi Al-Quran kata, sebagai tindakan manusiawi, firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura 40 tu, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Sayyi'ah, balasan keburukan. Sayyi'atun misluha adalah buat juga perkara yang sama, keburukan yang sama. Jadi dibolehkan kita membalas. Cuma faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berlaku baik, fajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Pahala dia besar lah. Allah tak sebut berapa kali ganda, tapi itu terserah Allah lah pahala dia. Besar pahala dia. Tapi catatan yang paling penting, innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tak suka pada orang zalim.
melampau tadi lah. Jadi tengok tu, keadilan dia ikut hawa nafsu kita. Orang pukul kita, kita nak pukul, boleh je, memang dibolehkan. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balasan dia serupa lah, sekali-sekali lah. Cuma itu manusiawi. Itu yang berjalan di bumi tadi. Orang yang berjalan di bumi tu macam itulah keadaannya. Tapi kalau nak hebat lagi, kita maafkan. Bukan tak boleh maafkan pula. Kalau kita nak naikkan apa kan, ketakwaan kita, kita sabar, kita maafkan. Boleh. Tapi kalau dipaksa kita, peraturan dia tak boleh ambil tindakan. Jadi kalau nak ambil tindakan boleh, cuma jangan melampaui batas. Itulah. Seperti kisas lah, macam kita kisas kan. Kalau di Arab Saudi tu saya perhatikan, adalah kisas tu bunuh-bunuh. Jadi bila time dah mahkamah dah putuskan, yang pernah saya tengok sekali lah seumur hidup, 4 tahun 5 tahun saya sana, sekali itulah yang kebetulan. Mahkamah dah putuskan, bawalah ke Padang, Masjid Nabawi tu belah kanan dekat Babu Salam tu, dulu tak ada bangunan tu, situlah. Dan dengan beret merahnya, polis-polis, khutbah pun cerita kisah. Kemudian dengan kawalan ketatnya, turunlah penjenayah ni. Berikatlah, dikawal. Kemudian sebelum dilakukan kisah penggal, tanya dulu si waris. Warisnya tak ada pula masa tu. Yang kes yang saya tengok tu, waris dia tak ada. Dialah satu-satunya anak yang daripada yang terbunuh. Kawin apa istilah dia. Seorang pinang. Tolak pinangannya. Datang saudara yang lain, pinang pula. Diterima. Jadi yang ini sakit hati. Dia bunuh yang berhasil kahwin dengan perempuan ni. Jadi matilah. Waris tak ada. Maka tunggulah anak yang dalam kandungan tu besar. Jadi merengkoklah dalam penjara selama menunggu si waris ni besar. Jadi bila dah nak potong tu, bawa si anak. Tanya lagi. Last minute tu dah mahkamah dah putuskan tu. Tapi masa nak penggal tu, tanya dulu. Macam mana? Maafkan ke tidak? Si anak kata tidak. Kisos. Barulah diproses hukum kisos. Sekali itulah saya tengok, real. Tapi cerita kawan-kawan yang lama di sana, ada yang dimaafkan juga. Yang mengerikan bila dimaafkan tu, dibacakan pemaafan tu, yang apa ni ada yang meninggal kegembiraan kak. Meninggal seseorang. Jatuh pingsan tu hilang. Mungkinkan sonangnya. Ada yang gila katanya. Dimaafkan, nak kisas, dimaafkan, dia jadi tak tentu arah, gila jadi. Itu tak tengoklah. Okey, jadi boleh buat ikut kemanusiaan kita, manusiawi kita nak balas dendam. Okey. Tapi mesti sayyi'ah misluha. Kejahatan tu balas. Kalau dia congkil mata, maka congkillah mata dia. Itulah balasannya. Tercabut gigi sebiji. Cabut gigi dia sebiji. Jangan mengamuk pula. Sehingga kalau mata tercabut satu, balas dua-dua mata. Atau dia dibunuh pula, tak sesuai kisas tu persamaan. Itulah hukum Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Surah Nahl 126. Jika engkau memberi balasan,
qada, iqab, siksa, engkau siksa mereka. Fa'aqibu, maka kamu boleh siksa mereka, balas mereka bimisli ma uqibatum bihi, dengan sesuai dengan apa yang kamu disiksa. Jadi tak boleh berlebih. Kalau nak balas, balas dengan kesesuaian. Ya, sama-sama, kisas lah. Kalau dia cambuk kamu pakai rotan, maka pakai rotan lah. Kalau pakai bosi dia pukul, balaslah pakai bosi. Itu manusiawi. Kita nak balas, sakit hati sama orang kan, orang pukul kita, balaslah. Wala in sabartum, tengok, balas tadi manusiawi. Tapi kalau nak jadi malaikat, nak lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika engkau sabar, la huwa khairun, sungguh itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, boleh tak berdendam, boleh tak balas dendam, okey. Bukan tak boleh, bukan tak dibenarkan, bagus. Tapi itulah hukum tu, akhlak tu dia elastik kata orang. Hukum Islam ni elastik, maknanya elastik ni boleh hulur tarik. Kalau nak macam ni, buat macam ni. Kalau tak nak, dia jalan lagi. Dan yang lain-lain pun macam tu kan. Wajib puasa. Jadi kalau dah lapar sangat macam mana? Tak tahan sangat. Kita ada sakit, boleh buka. Itu kan ada pilihan. Itu namanya elastik. Boleh hulur tarik. Sembahyang 4 rakaat. Masa musafir sembahyang 4 rakaat payah. Buat 2. Tengok tu hulur tarik dia ada. Itu ciri-ciri hukum Islam. Termasuklah akhlak pun macam tu. Sembahyang wajib berdiri. Kalau tak boleh berdiri macam mana? Boleh duduk. Itu dia, tahapan-tahapan ni. Jadi dia tidak jumud, tidak beku, tidak kaku, sehingga semacam je, selorong aja. Tak boleh macam ni, maka tak sah umpamanya kan. Boleh jamak dalam sembahyang, boleh sembahyang berdiri, dalam musafir boleh jamak, sembahyang boleh berdiri, kecuali sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat, ittifaq ulama bahawa sembahyang wajib berdiri bagi yang sanggup. Tak boleh duduk, kecuali sakit, darurat kan. Dan ittifaq juga ulama bahawa sembahyang sunat boleh dilaksanakan duduk walaupun sanggup berdiri. Cuma pahala dia tak sama lah. Kalau yang kita sembahyang sunat dapat berdiri, kita sembahyang berdiri 100% lah. 100% lah dapat. Tapi kalau duduk dia dapat 50% saja. Sebab malas kan. Malas dapat sikit je lah. Tapi boleh. Tapi kalau memang kita perlu duduk, tak boleh berdiri, dapat 100% juga. Sesuai kemampuan kita. Jadi Al-Quran mengakui prinsip keadilan. Kemudian ia membuka pintu bagi orang-orang yang nak mendambakan kemuliaan tadi. Keadilan tadi balas. Boleh balas. Kotok sama kotok kan. Tapi walaupun demikian, Al-Quran membuka pintu bagi orang-orang yang nak mengharapkan kemuliaan dan kesempurnaan untuk memaafkan dan mengampuninya. Boleh je. Diampunkan kesalahan orang. Tak ada masalah. Seperti Hasan Basri kan. Dia dicaci oleh orang-orang jahat, perempuan-perempuan jahat. Tak apa-apalah dicaci orang tu. Bila disampaikan kepada Hasan Basri, dia minta kepada khadam dia ni, bagi orang tu kurma. Pergi hantarkan kurma tu pada orang yang mencaci dia tu. Akhirnya malulah dia, insaflah dia. Itu cara juga. Bila ada orang caci kita, bagi dia hadiah. Boleh, bukan tak boleh. Bagi dia hadiah. Sabarlah maknanya. Boleh.
Cuma yang suatu yang diharamkan Islam adalah melampaui batas. Itu yang tak boleh jadi kan. Seperti firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah 190 tu. Wa qatilu fi sabilillah. Dalam kitab Tuhan tu tak ada ya, cuma terjemahan aja. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah fi sabilillah kerana nak menegakkan agama Allah ni, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Tengok tuan ni. Tuduhan orang Islam ni berperang saja. Ayat tu tidak. Qatilu, selalu saya sebut ni. Qatilu, pakai alif. Qatala, membunuh. Tapi kalau qatala, perbuatan tu dilakukan oleh dua orang. Maksudnya saling. Jadi, qatilu, perangilah orang yang memerangi kamu. Jadi kita membalas. Orang jual, kita beli macam tu. Bukan nak mula asal masuk rumah orang, kampung orang, perang terus. Tidak. Ya, jadi qatilu. Balaslah peperangan orang. Balaslah orang yang menyerang kamu tu jika mereka menyerangi kamu. Wala tak sadu. Tapi catatan dia, tak sadu. Jangan kamu melampau. Ya, jangan berlebih. Sesungguhnya Allah tak suka pada orang-orang yang berlebih. Ya, melanggar peraturan. Dengan demikian Islam menyelaraskan antara keadilan Taurat, Yahudi, kitab Taurat dia, dan toleransi Injil. Keadilan Taurat adil. Tak boleh tidak balas. Satu balas satu. Taurat macam tu. Tapi kalau Injil macam tadi pula. Sorahkan diri, pukul pipi kanan, sorahkan pipi kiri. Islam diselaraskan, dia antara dua tu. Boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Jadi dia tidak jumud. Dan inilah satu realism ideal. Realism tadi tu realisme lah, apa namanya, keadaan sebenar lah, real lah. Itu yang dikatakan tawazun atau apa nama ni, serasi, seimbang. Tawazun, waznun, timbangan, dacing. Jadi tawazun tu seimbang antara tuntutan manusiawi dengan tuntutan rohani. Manusiawi dia marah lah. Tapi jangan melampau je. Kalau kita nak marah, boleh marah sama orang yang buat tak elok sama kita, boleh kita marah. Boleh kita balas. Tapi tuntutan rohani kita boleh juga kalau kita nak maafkan dia. Jadi dia antara Taurat dan Injil. Kalau Injil tak boleh, balas tak boleh. Jadi Al-Quran tidak mengatakan apa yang dikatakan Injil, jika matamu menggelincirkanmu. Injil tengok. Ya, ini Matius 5 ayat 29. Saya baca teks dia serupa dengan atas tu. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh, dengan lengkap dicampakkan ke dalam neraka. Betul lah. Itu yang kadang-kadang diamalkan. Wallahu a'lam, dikatakan seorang sufi perempuan, bila orang ikuti dia, cinta sama dia, dia tanya, apa yang membuat engkau asyik sangat dengan aku? Mata engkau, dia kata orang lah, wallahu a'lam betul tak cerita ni. Seorang sufi perempuan, maka dia cungkil mata dia tu. Nah, ambillah mata kuning. Melainkan Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, untuk menundukkan mata mereka. Jadi dia pencegahan awal. Tak boleh buat mata ni jangan diikuti sangat. Cara dia tundukkan mata. Bukan dengan mencungkil mata. Cara dia awal-awal lagi.
tundukkan mata sebagaimana Allah Ta'ala suruh dalam surah apa ni? Surah Nur. Jadi untuk menundukkan mata mereka sebagaimana menyuruh mereka untuk bertaubat. Jadi balasan dia itu, tundukkan. Dari awal tunduk. Tapi kalau terpandang juga, jangan cungkil mata tuan. Taubatlah. Jadi ada jalan penyelesaiannya, bertaubat dari kesalahan atau dosa yang dibuat tadi. Itulah baru realiti nama dia. Tapi kita orang tu kalau taubat, watubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kamu kepada Tuhan kamu, faqtulu anfusakum. Macam mana cara taubat dalam agama mereka? Bunuh diri kamu. Cara nak taubat bunuh. Kalau baju kena najis, potong baju yang kena najis. Melampau sangat, ekstrim. Tak sesuai dengan kemampuan manusiawi. Tapi Al-Quran macam tu. Jadi cara dia, surah Nur ni yang 30 tu untuk lelaki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Muhammad bagi orang-orang mukmin, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan tu min absarihim. Mereka menundukkan sebahagian pandangan. Jangan tunduk betul habis. Bangga orang jalan tu. Naik kereta tunduk mata macam mana? Sebahagian. Sebahagian tu maksudnya yang berdosa. Bukannya tak boleh tengok ke depan. Jalan ke depan tak ada masalah. Cuma tundukkan dia dari benda-benda yang maksiat. Tengok-tengok aurat lah. Dan peliharalah faraj. Jangan berzina. Itu lebih baik kan. Kemudian baru ayat yang 30 tu, ayat 31 tu, aqul lil mu'minat. Dalam kitab Tuhan tak ada ayat tu. Balik orang tengoklah. Katakan bagi perempuan pula yang mukmin, supaya mereka tundukkan pandangan juga. Tapi kalau terlanggar juga, itu dia. Terlanggar juga peraturan-peraturan ayat surah Nur surah Nur ayat 30-31 ni, watubu ilallah. Taubat dia macam kita tahulah, menyesal, ikhlas pertama, menyesal, janji tidak tinggalkan, tidak buat lagi, dan tinggalkan perbuatan yang ada tu, yang dah kita buat tu tinggalkan, jauh daripada tu. Jangan lagi buat benda-benda seperti itu, dan kesan-kesannya atau jalan-jalan nak ke situ tinggalkan. Kalau selalu chatting sama makwa kan, nombor makwa tu padam dari handphone kita, baru macam tu. Itu namanya taubat betul. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi ada jalan keluar ya kan. Sekolah taubat saja. Ingat mana? Ingatlah. Tapi jangan diulangi balik. Kalau diulangi balik, itu namanya taubat sambal ya kan. Podeh, esok makan juga lagi. Itu bukan taubat. Itu bongak namanya. Azab dia besar. Itu bongak tu azab dia besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan kesalahan dan pandangan kepada lain jenis yang bukan mahram secara tidak sengaja. Jadi Rasulullah kata tak apa kalau tak sengaja, ya, atau secara tiba-tiba. Maknanya tak sengajalah, tiba-tiba ternampak. Itu tak apa. Sebagaimana dikatakan dalam Sunan Nabi Daud. Saya rujuk asalnya lah, kitab nikah, bab perintah kepada manusia menundukkan pandangan. Dari sepolan ni, kemudian dari Ali, dari perawi ini kata kes ni pada Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada Ali, ya Ali, ini sahabat ni, ya Ali,
La tutbi'in nazrah an-nazrah. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan. Jangan iringi pandangan tu diiringi pandangan lagi 2 kali. Sekali terpandang, palingkan. Ya? Jangan alasan pula kan, ada alasan. Sekali je saya pandang, tapi lama. Tak boleh. Itu mengiringi pandangan dengan pandangan yang lama tu mengiringi lah namanya. Ya? Jadi sekali je pandang tak nampak, tundukkan pandangan. Jangan diiringi kedua kali, atau jangan panjangkan masa yang sekali itu. Fa innalakal ula, yang pertama tu laka, untuk engkau, maknanya boleh dimaafkan. Joki lah kata orang kan. Joki nampak. Walaysat lakal akhirah, yang kedua tu tak boleh lagi, dah haram dah. Jadi yang pertama tu joki lah, nak pandang. Tapi tak boleh lah cerita-cerita orang pula. Aku tengok budak tadi tu memang melapak, dia kata. Tak boleh lah. Itu bukan sekadar memandang, diiringi pula dengan cakap kan, yang menaikkan syahwat. Hadis ni hadis hasan. Jadi tuan-tuan, kalau tak sengaja macam mana? Jangan cungkil mata. Taubat. Dan yang apa tu, yang tak sengaja tu pun hanya sekali pandang sahaja. Ya. Kemudian lagi, di antara realiti moral Islam. Moral Islam ni sesuai dengan keadaan. Realiti. Bahawa ia tidak mewajibkan kepada kaum mukmin yang takwa untuk menjadi malaikat. Yang memiliki sayap. Jadi kita ni tak disuruh jadi malaikat. Yang tidak pernah tergoda dengan satu hari pun untuk melakukan kesalahan. Yang tidak pernah sama sekali tergelincir dalam lumpur perbuatan terhina untuk selama-lamanya. Oh, tidak. Sekali-kali tidaklah begitu. Jadi manusia ni kadang-kadang ada tergelincir juga kan. Ya, terpandang kalau umpamanya. Dan yang lain, tak sengaja. Jadi sesungguhnya, sebab apa? Sesungguhnya manusia tu dicipta daripada tabiat ganda, tabiat double, dua tabiat yang memadukan, yang menyatukan antara tanah liat dan lumpur. Kita ni ada unsur kita kan tanah liat. Ya, ini bukan cerita-cerita dongeng lah. Tanah liat ni memang dah dikaji orang. Betul ke manusia ni dicipta dari tanah liat? Iyalah, Adam dulu dari tanah liat. Dan badan kita ni sendiri bila dikaji, unsur-unsur tanah tu memang ada. Makanya patut buanlah bila kita dikuburkan di tanah. Tanah liat dan lumpur yang busuk itu satu unsur. Kemudian kita ada unsur rohaniah. Jadi dua. Kita manusia ni, dia ada dua unsur di dalam badannya. Ada tanah yang busuk, yang bawah, yang rendah, dan ada roh yang tinggi, yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditiupkan dari Allah. Jadi ada dari unsur tanah, unsur tak elok, dan ada unsur yang roh. Maka bukan sesuatu hal yang dapat dipersalahkan, ya, jika manusia berbuat dosa kemudian dia bertaubat. Yang tak boleh itu dosa terus menerus, taubat tidak. Tunggu pencen esok taubat. Tak nak macam tu, kau sempat pencen kan. Sempat accident ke apa ke, kena corona ke. Tak sebab taubat, na'udzubillah lah tuan. Jadi taubat ni segera. Ya. Taubat ni segera, jangan tunggu esok umur 60 dah, bengkok esok barulah nak taubat. Tak ada. Takut tak sampai. Beramal pun macam tu lah. Ya. Orang muda-muda, tunggulah pencen besok beramal. Tak boleh dah. Dah sampai 60 esok, beramal pun payah. Ya, nak tahajud pun payah. Nak ke masjid payah.
Jadi selagi sehat tu buatlah, selagi muda tu buatlah. Jadi tidak salah pun ya. Kalau kita buat salah, buat jahat, kemudian kita bertaubat. Yang salah kita manusia ni kan, kita yang tak bersalah ni, bila ada orang buat salah, kemudian dia kembali kepada kebenaran, itulah yang kita chop sehingga kita tak terima dia dalam masyarakat. Itu kesalahan kita lah. Dia dah tersalah, nak buat macam mana? Dan dia taubat, terimalah. Macam dulu ada kes kan, kes banduan salah, bila dia ke masyarakat dia ejek, lama-lama dia jahat balik. Ada dulu yang lelaki pondan tu kan, balik ke masyarakat, lelaki jadi wanita, apa istilahnya tu, waria. Indonesia istilah dia waria, wanita pria. Akhirnya dia taubat, dia balik lagi jadi jantan. Tapi masyarakat tak boleh terima, dia caci terus, pandang masa lama dia. Masa sebelum tu terus dipandang, dikeji, akhirnya balik jadi pondan balik. Salah siapa? Kerana kita tak faham benda-benda macam ni lah. Jadi bukan salah bila orang jahat kemudian dia taubat. Makanya sebahagian sahabat kan, sebelum dia masuk Islam, dia jadi musuh ketat. Seperti Khalid bin Walid kan, dalam peperangan Uhud dia lah pemimpin perang dari pihak Quraisy. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi Saiful Islam, pedang Islam. Dan orang lain tak boleh kata, engkau dulu macam ni riwayat engkau, tak ada. Jadi kita pun macam itulah. Bila kita bermasyarakat, jangan orang buat salah sekali, terusnya kita chop dia adalah orang tak elok. Sama kita bila kita beranak, bila kita jadi cikgu kan, pelajar tu salah sekali, sepanjang hayatnya dalam sekolah tu, sebelum dia tamat form 6 dia atau form 5 dia, selama tu lah cikgu pandang, kutuk anak kita pun macam tu. Salah sekali, atau masa dia kecil dulu macam ni tersilap dia, sepanjang hayat lah kesalahan tu diulang-ulang. Cerita pula sama abang-abang atau adik-adik yang lain kan, abang kau ni dulu macam ni. Oh, itu siksaan berterusan, walaupun tidak bentuk fizikal kan. Namun walaupun dia dah bertaubat, yang buat jahat tapi dia bertaubat, tapi kalau dia kesalahan tu juga terus berlanjutnya, namun yang dipersalahkan, yang kita anggap salah, jika dia berlanjut secara nekat, secara berani melakukan perbuatan dosa, terus menerus perbuatan hina itu dan maksiat itu dibuat, itu kita salah lah, itu kita halang lah. Ada hadis, tak ada dalam kitab Tuhan, hadis Sahih Muslim, kitab Taubat, bab gugurnya dosa-dosa dengan istighfar dan taubat. Bunyi hadis tu Rasulullah dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW kata, wallazi nafsi biyadih, demi diri aku ni di tangannya, maknanya demi Allah lah, laulam tuznibu, kalaulah kamu tidak berdosa, tak pernah melakukan dosa, la zahaballahu bikum, Allah akan singkirkan kamu, Allah akan hilang, punahkan kamu. Wala jaa biqaumin yuznimun, dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa, fa yastaghfirun, tapi mereka buat istighfar segera, segera buat istighfar, fa yaghfiru lahum, maka Allah pun ampunkan mereka. Jadi manusia ni memang semula jadinya memang berdosa.
Dan Allah Ta'ala memang sifat dia mengampunkan. Jadi kalau manusia ni tak ada dosa, sifat Allah yang mengampunkan tu tak aktif lah. Ini bukan suruh kita ni buat dosa. Ya, bukan disuruh sengaja, tapi kadang-kadang kita manusia namanya yang bernafsu, kadang-kadang terlajak, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lemah. Bila kita lemah, kita ingatkan teman kita tu, kawan kita yang lemah tu, kuatkan dia balik, taubat, dan dia bersih. Tapi nak sepanjang hidup dia kita cop adalah orang jahat, tak boleh. Kalau berdosa, terus minta ampun. Dalam kitab Tuhan tu, Adam alaihissalam sebagai bapa umat manusia pernah melakukan dosa kan? Dan beliau segera bertaubat alaihissalam. Maka Allah mengampuninya, menerima taubatnya. Maka tidak heran jika anak keturunan Nabi Adam ni sama dengan dia. Oleh kerana itu Al-Quran menjadikan termasuk di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah sifat-sifat orang bertakwa itu adalah orang yang bertaubat. Kalau tuan baca surah Ali Imran tu dari 135 sampai 136 lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayat 133. Segeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, segeralah kepada surga yang bosan luasnya arduha samawati wal ard. Supaya langit dan bumi ini disatukan, itulah luas surga. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan tu orang-orang yang bertakwa. Lalu yang mana orang bertakwa tu? Kriteria orang-orang bertakwa tu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadzimin al ghaidha wal afina 'anil nas dan sebagainya tu. Ini orang-orang yang infak pada masa suka, masa senang, masa susah, menahan kemarahan dia. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang yang baik. Tengok tu, satu. Yang kedua, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri-ciri orang yang takwa yang kedua, yang orang-orang yang buat keji, fahishah, buat kerja tak elok, au zalamu anfusahum, atau mereka zalim pada diri mereka, wa zakarullah, selepas buat tak elok tu, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru, mereka segera bertaubat, lidunubihim, bagi dosa-dosa mereka tu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tak ada yang mengampunkan selain Allah. Cuma catatan dia, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak menetap atas apa yang telah mereka lakukan tu. Jadi dia bertaubat, dia tinggalkan kerja tu, dia tak terus menerus. Wahum ya'lamun, mereka tak terus menerus sedangkan mereka sedar, faham kerja tu kerja salah. Mereka tidak kekal dalam pekerjaan tu. Ulaika jazaohum maghfirah, mereka itu mendapat balasan keampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan mendapat surga yang tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan orang yang beramal, dapat surga. Jadi jangan orang yang buat jahat tu kita cop sepanjang hayatnya salah, jahat. Bahaya tu, membunuh jiwa manusia. Atau kalau anak kecil kita bunuh, tak bunuh dengan pisau, tapi kita bunuh mental dia. Sekali dia buat salah, terus kita cop, itu membunuh, membunuh kejiwaannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tuan, disediakan untuk orang yang takwa. Surga itu disediakan untuk orang takwa. Siapa yang takwa tu? Di antaranya sifat yang keduanya, yang pernah buat dosa tapi mereka balik lagi, bertaubat dan tidak kekal dalam dosa tu. Jadi maknanya orang yang pernah buat dosa bertaubat, dia masuk surga.
daripada kita tak pernah buat dosa tapi mengecap orang salah, jahat. Tak, kita tak buat dosa. Tapi tak terima taubat orang. Kalah pula Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi naudzubillah lah perangai macam ni. Sama ada kita sama orang lain ke atau sama macam tadilah sama anak kita sendiri. Jangan bunuh jiwa anak kita dengan cop tak elok pada dia sepanjang masa. Kemudian dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran membezakan antara dosa-dosa atau kekejian besar dan dosa-dosa kesalahan yang kecil. Yang jarang seorang selamat darinya. Muka surat 126. Jadi Al-Quran ada beza dosa besar, dosa kecil. Yang dosa kecil ni memang selalulah kita kono. Jadi ada beza dosa besar, dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil ini termasuk dalam lingkup silap tadi dia dalam kitab tu hingkup ni. Termasuk dalam lingkup atau kawasan pemaafan dan pengampunan selama dia menjauhi dosa-dosa besar yang membinasakan. Jadi dosa-dosa kecil kita ni dimaafkan Allah. Itu yang kata al-hasanat yuzhibnas sayyiat. Amalan-amalan baik kita menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa kecil. Ramai ulama kata dosa kecil yang diampunkan tu. Kita berzikir, kita bertasbih, kita buat baik, macam-macam lah, sedekah dan sebagainya tu. Itu automatik menghapuskan dosa-dosa kecil tadi. Jadi tidak kekal. Selama mana dia tak mengamalkan dosa besar. Jadi kalau dosa besar tu macam mana? Itu tak diampunkan dengan amalan-amalan. Dosa besar ni kunci dia taubat ajalah. Taubat, bukan tahu buat. Itu je. Tapi yang dosa-dosa kecil ni diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surah Nisa 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, kita ni lah dosa-dosa besar kita tak buat, yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, mudkhalan kariman. Selama mana kita tak buat dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu Allah ampunkan. Cuma kalau terlalu banyak atau selalu, tak ada dosa-dosa kecil bila berterusan. La saghirata ma'al israr. Istilahnya, tak ada dosa kecil tapi terus selalu buat, berulang-ulang. Jadi dosa besar lah ini. Walaupun sekali kadang-kadang, mengondap umpamanya, mengondap jiran, bini jiran lawa, lepas tu mengondap, dosa besar. Sekali mengondap tu selama dia belum zina, dosa kecil lah. Tapi jiran yang sepatutnya kita, orang yang diamanahkan oleh suaminya, orang yang memelihara harga diri jiran. Jadi sekali buat mengendap, tapi kerana dia jiran, dosa besar ni. Mengumpat sama juga, mengumpat. Tapi ayah sendiri diumpat mamanya. Atau anak sendiri kita umpat. Dosa besar ni. Mengumpat tu benda dosa besar. Tapi kalau sekali tu mungkin dimaafkan. Tapi kalau dah 2 kali ganda tadi, buat jahat pada jiran atau berterusan 2-3 kali dibuat, maka dosa besar. Jadi yang diampunkan dosa kita, dosa kecil kita tu bila dia
menjauhi dosa besar. Itu yang dikatakan tadi, tak ada dosa kecil kalau dia berulang. La saghirata ma'al israr. Tak ada dosa kecil bila berterusan. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tak ada dosa besar bila diiringi dengan istighfar. Hapus semua. Cantik. Ayat tu pun cantik tu. Ar itu. La saghirata ma'al israr. Wala kabirata ma'al istighfar. Rar, far. Ayat tu cantik. Antara realiti moral Islam lagi adalah bahawa ia menentukan kadar darurat. Ada hal-hal darurat, memperhatikan uzur, halangan dan kondisi yang meringankan, dan dia tidak bersikap kaku dengan kekolotan kaum idealism ekstrim tadi, yang nak sempurna dan dia ekstrim melampau, yang tidak menerima pengecualian apapun. Tak, Al-Quran tak macam tu. Oleh kerana itu Al-Quran menyebutkan beberapa makanan yang diharamkan, dan ia dikomentar lagi, kasih apa lagi, kelonggaran. Firman Allah Ta'ala kata, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala adin wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat Tuhan tu kurang tu ya. Baqarah 173. Hanya yang diharamkan atas kamu memakannya, yang lain tak ada haram ya. Innama, hanya diharamkan kepada kamu makannya bangkai, ini haiwan yang tak disembelih dengan syarak, darah, dan daging babi. 3 perkara ni. Dan 4, perkara yang keempat, benda yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. 4 ni je. 4 ni pun famaniturra, siapa yang terpaksa darurat, yang tak ada makanan lain, yang haram ni lah yang ada dan tidak melampaui batas, sekadar lepaskan darurat aja, wala isma alaih, maka tidak ada dosa. Ini dah kita bincang itu kawaid fiqh kan. Jadi ada hal-hal darurat yang kita tak boleh elakkan. Lapar, makanan tak ada, yang ada benda yang tak halal, babi lah umpamanya kan. Atau kita tercekik, yang ada arak yang diharamkan, maka boleh. Tengok tu elastik tadi kan, maknanya ada ulu tarik. Jadi kalau tak boleh dapat yang lain, yang itu yang ada sedangkan kita darurat. Darurat tu apa? Boleh membuat kita sakit, boleh membuat kita mati, cedera, kita akan pingsan kalau tak makan, maka boleh lah. Tapi jangan melampau lah. Kalau segolasnya arak tu boleh hilang tercokik kita, segolas tu dia lah. Jangan masa-masa darurat rumah sadap arak ni bantai sebotol. Tak boleh. Darurat tu diukur pula. Wala adin tu, dan tidak melampau. Jadi kalau seketul daging babi tu kita dah konyang, dah hilang kekhawatiran kita tadi nak mati atau nak pingsan, sekotol tu yang boleh. Jangan mentang-mentang buka pintu sikit. Jadi perbanyak makan dah. Innallaha ghafurur rahim. Kalau tak sengaja tu Allah sangat mengampunkan dan memaafkan. Itulah tuan-tuan pelajaran kita hari ini tentang akhlak atau hukum hakam yang mana-mana pun dalam Islam ni dia adalah realiti, sesuai dengan keadaan sebenar, tidak perkara-perkara yang tak dapat kita buat. Mudah-mudahan kita bertambah suka dengan agama kita, kita bertambah bangga kita dengan Al-Quran kita. Jangan terasa tuan-tuan bila kita ngaji-ngaji Quran ni, alamak boring lah, itu-itu aja, neraka aja, tak ada. Quran ni sangat cantik susunan dia, sangat baik dia dengan manusia. Dia realiti, sesuai dengan realiti.
Mudah-mudahanlah kecintaan kita dengan agama, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam makin bertambah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.